Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar kemahiran menulis karangan bahagian B. Standard kandungan 3.4 menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan yang terancang. Standard pembelajaran 3.4.1 menulis kerangka karangan dengan menyusun dan menganalisis isi penting secara terancang. Ini bermakna hari ini anda akan buat kerangka karangan sahaja, bukan karangan yang penuh. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menulis satu kerangka karangan dengan menyusun dan menganalisis isi penting. Kriteria kejayaan. Pada akhir pembelajaran, murid-murid berjaya jika dapat menganalisis arahan soalan, menulis kerangka pendahuluan, menulis 3 kerangka isi dan menulis kerangka penutup. Orang kata, jika kita gagal merancang, kita sebenarnya merancang kegagalan. Oleh itu, dengan adanya kerangka isi, kita dapat merancang sesebuah karangan. Sebelum itu, kita lihat dulu apa itu karangan bahagian B. Karangan bahagian B ialah karangan respon terbuka yang merangkumi 4 domain. Domainnya ialah domain awam, domain peribadi, domain pendidikan dan domain kerjaya. Soalannya mungkin boleh jadi jenis dialog, wawancara, surat kiriman tidak rasmi, surat kiriman rasmi, jenis fakta, perbahasan, ucapan, pidato, ceramah, rencana, laporan, peribahasa, resume, berita, pendapat dan pengalaman. Murid-murid, ini merupakan satu contoh soalan domain kerjaya. Kerjaya jururawat di negara ini dikategorikan sebagai satu kerjaya separa profesional dan mempunyai masa depan cerah serta menjadi salah satu cabang pekerjaan yang mencabar disebabkan perkembangan dalam bidang kejururawatan. Jelasnya, pelajar yang mengikuti bidang pengajian ini akan menghasilkan tenaga kerja separa profesional yang akan menyumbang khidmat kepada masyarakat dan negara. Petikan akhbar menerangkan bahawa kerjaya jururawat merupakan satu profesion separa profesional di Malaysia. Kerjaya dalam sektor kejururawatan dikatakan kurang diminati oleh generasi muda kerana sektor ini kian mencabar. Bincangkan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menarik minat generasi muda menceburkan diri dalam bidang kejururawatan. Untuk pengetahuan murid-murid, sebelum anda menulis karangan menggunakan pen dan di atas kertas, murid-murid digalakkan untuk membaca arahan soalan dengan teliti dan buat analisis soalan karangan itu berdasarkan tema, kehendak, siapa pihaknya dan juga format apa. Contohnya, kalau soalan minta cara-cara menguruskan badan, tak adalah anda buat manfaat-manfaat kuruskan badan ataupun kesan-kesan kuruskan badan. Faham dengan jelas? Setelah anda membaca arahan soalan tadi, kita nampak bahawa temanya ialah tentang jururawat. Dan kehendak soalan, permintaan soalan ni perlu kita buat apa? Cari apa? Cari usaha untuk menarik minat generasi muda menceburkan diri dalam bidang kejururawatan. Pihak apa yang perlu terlibat untuk menarik minat generasi muda? Okey, kalau minta pihak apa usaha-usaha, kita boleh keluarkan dikemasing, iaitu diri, pihak keluarga, pihak masyarakat, sekolah dan juga negara. Format, adakah dia suruh buat surat kiriman rasmi ataupun dia buat ucapan? Tiada, jadi tiada format. Tip peperiksaan jika soalan usaha atau langkah atau peranan pelbagai pihak, gunakan teknik dikemasing. Apa itu dikemasing? D untuk diri, ke untuk keluarga atau ibu bapa, ma untuk masyarakat, se untuk sekolah, ne untuk negara atau kerajaan. Anda juga ada tambahan isi iaitu pihak media massa seperti media cetak, media elektronik dan juga media sosial. Sekarang kita mula untuk menulis pendahuluan. Dalam pendahuluan, mesti ada tema, kehendak soalan, masalah terhadap tema ini, kesan masalah ini jika dibiarkan berterusan dan ayat arahan sebelum kita hendak masuk isi. Ini adalah teknik untuk menghasilkan pendahuluan. Perlu ada tema, kehendak, masalah tema, kesan masalah dan ayat arah. Temanya kita ambil daripada arahan soalan iaitu bidang kejururawatan. Kehendak soalan, apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menarik minat generasi muda menceburkan diri dalam bidang kejururawatan? Masalah tema, namun begitu, kerjaya dalam kejururawatan dikatakan kurang diminati oleh generasi muda kerana sektor ini dikatakan kian mencabar. Saya ambil daripada arahan soalan. Kesan,
Jika dibiarkan berterusan, maka sistem kesihatan dan perubatan di Malaysia akan menjadi semakin lumpuh kerana kurangnya jururawat. Dan ayat terakhir sebelum masuk perenggan isi. Oleh itu, semua pihak perlulah menarik minat generasi muda agar berminat terhadap bidang kejururawatan. Murid-murid, sekarang kita belajar teknik mengembangkan isi menggunakan teknik Imba-Cook. I untuk isi atau idea yang akan diketengahkan. M, mengapa? Nyatakan sebab-sebab isi itu perlu dilakukan. B, bagaimana cara melakukan? Letakkan juga contoh-contoh yang sesuai. K, kesan jika kita lakukan langkah tersebut. U, ungkapan menarik atau peribahasa atau frasa menarik. Dan P, penegasan atau rangkuman terhadap isi yang telah dihuraikan di atas. Biasanya kita gunakan frasa jelaslah bahawa, justifikasinya, sudah terang lagi bersuluh. Baiklah, ini semua perlu ada dalam setiap perenggan isi. Mari kita lihat contoh yang pertama. Isi 1, kerajaan. Isi. Pihak Kementerian Kesihatan perlulah mengadakan kempen tentang kerjaya dalam bidang kejururawatan. M, mengapa? Bagi menarik minat perhatian generasi muda untuk terlibat dalam bidang kejururawatan yang sentiasa dianggap pekerjaan yang mencabar. Bagaimana nak lakukannya? Dengan cara disebarluaskan melalui pelbagai saluran, sama ada media cetak, media elektronik atau media sosial. Sebagai contoh, penganjur dapat mengadakan kempen Selami Jiwa Jururawat yang menyelipkan pelbagai keseronokan semasa menjadi jururawat. Kesan. Sekiranya kempen ini dapat dilaksanakan, ia dapat menarik minat generasi muda baik perempuan maupun lelaki untuk sama-sama menyertai bidang kejururawatan. Ungkapan menarik. Hal ini boleh disamakan dengan tak kenal maka tak cinta. Penegasan. Tugasnya, kempen berkaitan dengan kejururawatan ini mampu menambah bilangan seterusnya mengisi kekosongan jawatan jururawat yang sedia ada di negara kita. Faham tak? Isi kedua juga dari pihak kerajaan. Pihak kerajaan menambah baik skim gaji dalam bidang kejururawatan. Kerajaan boleh menaikkan gaji dan menambahkan allowance kepada sesiapa yang berada dalam bidang kejururawatan. Kenapa nak naikkan gaji? Gaji permulaan yang tinggi di samping allowance lain sudah tentu dapat menarik minat golongan muda untuk bekerja dalam bidang kejururawatan kerana kos sara hidup sekarang yang semuanya tinggi. Bagaimana kerajaan nak menaikkan gaji? Kerajaan menaikkan gaji dengan menetapkan gaji permulaan bagi seorang jururawat ialah RM2,500 serta dengan pelbagai allowance khas. Kesannya, golongan muda yang nak cari kerjaya masa depan bolehlah menceburkan bidang ini. Ungkapan menarik, keluar daripada kepompong keseksaan, dapat keluar dari kemelut kemiskinan. Penegasan. Justifikasinya, skim gaji yang menarik dapat menambah minat golongan muda terhadap bidang kejururawatan. Isi yang terakhir ialah pihak keluarga atau ibu bapa. Ibu bapa perlu memberikan galakan kepada anak-anak supaya menceburi bidang kejururawatan. Mengapa ibu bapa ni nak galakkan anak-anak? Kerana ibu bapa merupakan sumber inspirasi dan tulang belakang anak-anak. Apatah lagi jika ibu bapa itu sendiri yang terlibat dalam bidang kejururawatan ataupun perubatan. Bagaimana cara melakukannya? Ibu bapa yang terlibat boleh menceritakan kenangan manis semasa mereka berkhidmat dalam bidang kesihatan kepada anak-anak. Misalnya, ibu yang seorang jururawat menunjukkan sijil penghargaan beserta dengan ganjaran wang yang diterima sewaktu berkhidmat. Kesannya, anak-anak akan meminati bidang ini dan menaruh harapan supaya mereka dapat diterima dalam bidang jururawat ini kerana dapat ganjaran pahala yang besar. Ungkapan menarik. Ibu bapa boleh menjadi suri teladan. Apa itu suri teladan? Suri teladan ialah contoh ataupun peribahasa. Ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Penegasan. Oleh itu, galakan daripada ibu bapa merupakan usaha yang paling relevan untuk menarik minat generasi muda meminati bidang kejururawatan. Sebentar tadi saya telah terangkan cara menulis pendahuluan dan juga menghuraikan isi. Sekarang kita pergi kepada kesimpulan. Dalam kesimpulan, mestilah ada rumusan, cadangan, peribahasa dan juga harapan. Rumusan itu ialah awak merumuskan ke semua isi-isi yang telah awak huraikan tadi. Cadangan, apakah cadangan pada masa akan datang?
Peribahasa, letakkan beberapa peribahasa. Contohnya berganding bahu bagai aur dengan tebing. Sungguh-sungguh bukan sekadar hangat-hangat tahi ayam. Dan juga harapan, nyatakan harapan terhadap tema. Okey, sekarang kita cuba pula untuk buat rangka kesimpulan. Rumusan. Terdapat banyak usaha yang telah diimplementasikan oleh kerajaan dan ibu bapa dalam bidang kejururawatan. Cadangan. Semua pihak hendaklah berganding bahu bagi aur dengan tebing supaya golongan muda mampu menjadikan bidang kejururawatan sebagai kerjaya pilihan. Sewajarnya bidang kejururawatan ini diwar-warkan kepada semua lapisan masyarakat. Peribahasa bagi aur dengan tebing bukan sekadar hangat-hangat tahi ayam, angan-angan mak jenin. Hal ini mampu merealisasikan impian negara untuk melahirkan lebih ramai jururawat. Komitmen padu semua pihak amat diharapkan untuk merealisasikan matlamat seorang jururawat, 200 pesakit. Sekaligus, matlamat tersebut tidak menjadi omong kosong atau angan-angan mak jenin. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.